مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifun rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari yang sangat berbahagia ini, pada hari yang sangat mulia ini, hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita untuk terus berjuang hidup di dunia ini mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala iaitu apabila kita menggunakan seluruh amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini untuk kita gunakan dengan sesungguhnya. Maka kita gunakan amanah yang Allah berikan berupa anggota badan, berupa fikiran, berupa tenaga kita untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh. Boleh ke boleh? Kerja sungguh-sungguh, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap gerakan jari anda, walaupun dilihat secara zahir macam kita tekan keyboard, tetapi itu dikira pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira berapa hari awak tulis, dikira pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu pentingnya kita hadirkan niat bekerja untuk beribadah, untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang apakah itu fiqh. Kenapa kita kena belajar fiqh? Kenapa kita perlu bermazhab? Itu paling penting. Okey, hari ini kita akan belajar tentang mazhab Asy-Syafi'i, iaitu saya akan kongsikan kitab karangan Al-Qadhi Abi Syuja' Al-Asfahani yang bernama Matan Ghayatut Taqrib. Ini kitab yang sangat simple, yang boleh dipelajari oleh orang macam kita. Dia ada tahap-tahap bahasa yang tinggi kadang untuk memahami yang ibarat kata para ulama ni kadang kita kadang tak faham. Dia punya bahasa terlalu tinggi. Macam bahasa Melayu, ada bahasa biasa, ada bahasa buku, ada bahasa sastra, betul? Kalau macam bahasa Al-Quran itu bahasa sastra, bahasa Arab, bahasa yang paling tinggi. Dalam satu patah perkataan sahaja banyak yang perlu kita tafsirkan. Contoh, siapa yang tahu 3 huruf ini? Alif, Lam, Mim. Siapa tahu? Cuba buka terjemahan. Hamim. Tak payah banyak-banyak, satu huruf je. Nun, Qaf, Sod. Siapa tahu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Satu huruf saja. Nak tunjuk betapa jahilnya kita, betapa tidak tahunya kita tentang apakah itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa berdosanya kita, betapa jahilnya kita merasa kita ni hebat, sombong di muka bumi ini. Tanya satu huruf saja, nun tu apa makna dia, kita tak boleh nak jawab. Tapi kita merasa sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain. Maka tak sepantasnya kita merasa kita lebih mulia daripada orang lain. Hindarkan semua itu. Boleh? Pada kitab ini kita akan membahas dari pertama sekali apa yang dibahas oleh para ulama fiqh ini. Maka yang pertama kita akan membahas adalah Kitabut Taharati, kitab menerangkan tentang taharah. Apakah taharah itu? Siapa tahu taharah? Taharah itu apa? Ada yang tahu nak jawab? Silakan. Taharah apa? Pun tak tahu. Jawab je, tak ada masalah. Nabil ke nak jawab? Mungkin yang saya tanya ni akan masuk ke dalam soalan hari Jumaat. Wallahu a'lam.
Apakah itu taharah? 4 huruf sahaja jawapannya. 4, 5, 6, 7 lah. Taharah bersih. Kitab menerangkan tentang bersuci. Suci itu lebih indah daripada bersih. Rafif, baju awak bersih ke suci? Bersih belum tentu suci daripada najis. Betul? Betul, Rafif? Baju awak bersih tapi ada najis. Betul tak bersih, nampak warna merah macam tu, tapi ada najis awak nampak. Baju awak bersih ke, baju awak najis ke suci? Suci. Jadi boleh dipakai untuk beribadah. Betul? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Man yuridillah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan khaira, kebaikan pada diri orang itu, yufaqihu fiddin, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang agama ini. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala nak kita baik, nak kita lebih baik, maka akan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita tentang agama. Allah Subhanahu wa taala akan lebih fahamkan kita tentang agama. Dan di antara jalan untuk kita faham agama iaitu kita kena belajar. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tak tahu dan orang yang tak tahu? Orang yang tahu dan orang yang tak tahu ni apakah sama derajat dia? Maka dulu kita yang tak tahu dan sekarang yang sedikit tahu, maka lain derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada derajat orang jahil, ada derajat orang alim, ada derajat allamah, orang alimnya para alim, ada derajat ulama. Faham? Semakin tinggi ilmu dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia disertakan dengan yang namanya takwa. Maka kita tidak boleh hanya ilmu saja. Kita kena ada ilmu, kita kena ada amal. Baru apabila ada ilmu, ada amal, kemudian baru akan datang yang namanya takwa. Macam mana kita nak takut kepada Allah sedangkan kita tak tahu cara untuk takut kepada Allah? Macam mana cara untuk takut kepada Allah? Itu kita kena belajar. Siapakah Allah? Apakah yang Allah benci? Apakah yang Allah murka? Maka apabila kita tahu, maka kita dapat hindari. Begitu juga untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tahu ilmu untuk mengetahui apa yang Allah suka, apa yang Allah cinta. Maka kita usahakan itu wujud dalam diri kita, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Sama saja seperti kita nak sesuatu dari seseorang. Maka kita usaha apa yang dia suka, apa yang dia benci, kita cuba hindarkan. Kalau kita buat yang dia tak suka dengan alasan kita kata, awak kena faham saya. Bukan awak yang tak faham dia. Kita yang tak faham dia. Kita tak boleh mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, so saya boleh buat dosa. Kita kena faham bahawasanya apa yang Allah larang, itu yang Allah murka. Itu yang Allah tak suka. Maka kita usahakan untuk menghindari. Jadi adanya ilmu adalah untuk kita tahu yang mana satu jalan yang Allah redha, yang mana satu jalan yang Allah murka. Itu yang kita kena usahakan di dalam diri kita supaya timbul sifat takwa di dalam hati kita. Boleh ke boleh? Begitu juga nak contoh, banyak contoh dia. Nak tawan hati seseorang, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari Allah dulu, maka dapat Allah, maka kita akan dapat semuanya. Dalam satu hadis mengatakan bahawasanya man wajadallaha
wajada kulla syai'in. Barang siapa yang dapat Allah, maka dia akan dapat segala-galanya apa yang dikehendaki. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, akan aku berikan ijabahi kepada engkau. Maka kalau kita ada masalah dalam kehidupan kita, kan, kita serahkan kepada Allah. Kita kena tahu hati kita semua ni ada pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita disuruh berdoa oleh Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memaling-malingkan hati, kan, palingkan hati aku ke jalan taat kepadamu. Doa tu. Okey, daripada hati ni. Tuhan yang membolak-balikkan hati. Hati dia ada pada Allah. So, kalau kita usaha zahir tanpa kita minta kepada Allah, dapat ke benda tu? Faham Farah? Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, walaupun kita dah ada si fulan, tapi hati daripada engkau, ya Allah, engkau bolakkan hati dia untuk aku. Tak apa. Doalah minta kepada Allah. Allah suruh kita doa. Kadang-kadang kenapa apa yang kita minta Allah tak bagi, bukan Allah tak bagi. Allah tahu apa yang kita perlu, bukan Allah kabulkan seperti apa yang kita mahu. Tu di antara untuk kita faham hasil daripada doa bukanlah menurut apa yang kita minta, tetapi apa yang kita perlu. Dia kena tahu keperluan dan kemahuan ni lain. Semua orang mahukan kekayaan, semua mahukan kehidupan yang lebih bagus, yang serba itu, serba ini. Tetapi keperluan Allah yang tahu. Semua nak contohan Anik, Rafif, laki-laki lumrah dia nak isteri yang cantik. Tetapi tu kemahuan, tapi keperluan Allah lebih tahu. Maka tidak salah untuk kita berdoa kepada Allah menurut keperluan kita, tetapi Allah yang memberikan atas apa yang kita perlu. Maka jangan putus asa minta kepada Allah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala suka. Allah ni lain dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan kita. Kita minta sekali okey. Minta dua kali okeylah sikit. Minta tiga kali air muka sama je datang nak minta air ruan, tak ada muka lain. Betul macam tu Farah. Hari-hari muka ni minta claim, tak ada muka lain. Sehari sekali boleh lah, cuba sehari datang 3 kali, marah Farah. Tetapi Allah lain. Semakin kita minta kepada Allah, semakin Allah suka. Terkadang itu sebab apa doa yang kita minta belum Allah kabulkan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala rindu, Allah Subhanahu Wa Taala suka. Kita bangun tengah malam, kita berdoa menangis-nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala suka benda tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala biar dulu. Tak apalah, nanti kalau aku bagi, dia tak doa dah. Maka Allah biarkan dulu, biar dia bangun pukul 4 pagi, mandi, baca Quran, semayang, doa minta nangis-nangis. Kalau bagi dah tak semayang dah, bangun lambat nanti. Maka Allah Subhanahu Wa Taala biarkan dulu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi akan indah pada masanya. Maka kita teruskan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita kehidupan yang sempurna. Macam mana nak kehidupan yang sempurna? Iaitu dengan kita taat kepada perintah Allah, ikut sunnah baginda Nabi SAW. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan guru saya alias ayah saya, setidak-tidaknya adab kamu berdoa kepada Allah iaitu setengah jam kamu gunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala minta, ya Allah ampunkanlah saya, setengah jam. Pukul 5 suku start doa sampai 5.45. Lepas tu tunggu sekejap sembahyang subuh. Buat itu hari-hari,
Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ketenangan di dalam hati kamu. Ni kata guru saya, ayah saya. Jadi saya cuba dan saya rasakan ketenangan itu. Maka saya berbagi kepada anda semua. Cubalah buat doa setengah jam, betul-betul tutup lampu. Biar tak nampak jam. Kadang tu dah letih tengok jam. Ada baru 5 minit. Lamanya lah setengah jam Ustaz suruh buat. Cuba bayangkan kesilapan-kesilapan kita yang kita nampak. Minta kepada Allah. Masalah yang datang, minta kepada Allah supaya Allah selesaikan benda tu. Sebab semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah juga kita meminta pertolongan. Kita baca tu hari-hari. Tetapi kita minta tolong dengan orang lain. Maka apa perasaan Allah? Kalau kita je ada orang kata, kalau bahasa Indonesia dia kata gombal. Tak gombal. Dia macam cakap lain, buat lain. Macam tu. Kita cakap kita cinta kepada Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku menyembah kepadamu dan aku juga minta tolong kepadamu. Tetapi bila ada masalah, kita tak doa kepada Allah, tak minta Allah selesaikan masalah. Macam mana masalah kita nak selesai? Allah kata, kau ni sembang kari. Faham? Maka masalah kita tak selesai-selesai. Masalah yang paling pertama sekali Allah SWT akan selesaikan iaitu ketenangan hati. Di antara ada masalah, kalau kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun masalah tu secara zahir tak selesai, tetapi ketika Allah datangkan ketenangan hati, maka di situlah titik permulaan untuk Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan segala urusan kita. Kalau ada duit banyak mana pun, ada harta banyak mana pun, tetapi hati tak tenang, apakah guna duit tu? Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, kau berikanlah aku ketenangan hati. Faham? Panjang pembahasan dia. Tak masuk lagi bab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkam Taharah, kitab menerangkan hukum-hukum bersuci. Sikit saja. Suka 9.5 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab menerangkan bersuci. Awak bukalah Kutubus Sittah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Lepas tu Sahih Muslim. Dan ada yang namanya Sunan. Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. 6 kitab tu, biasanya ini adalah pelajaran terakhir master PhD yang belajar dalam ilmu hadis. Maka kalau dia belajar kat universiti, dia boleh jadi doktor. Doktor hadis. Maka dalam susunan Sunan Tirmizi, maka dia akan susun berikut bab di dalam kitab fikih, kitab fiqh. Kalau Sahih lain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia susunan dia mengikut babu bada'il wahyi dan innamal a'malu binniyat, semua tu lah. Nanti kita akan belajar, mungkin 5 tahun lagi akan sampai, wallahu alam. Saya untuk belajar tu pun tahun ke-9, tahun ke-8. Kalau kat sini insya-Allah tahun ke-15 ke tahun ke-5, wallahu alam. Maka kita mula dulu. Di sini kitab menerangkan bersuci. Kenapa? Dalam bab fiqh, ulama' disusun bersuci dulu. Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa tak jual beli dulu ke? Kenapa tak nikah dulu ke? Ada yang tahu? Ibadah. Yes. Di antara bersuci ini dia duduk di dalam ubudiyah. Maka di dalam kitab fikih disusun pertama sekali ubudiyah, kemudian baru muamalat, jual beli, lepas jual beli baru munakahat. Ada susunan dia. Kenapa? Kerana untuk ihtimaman bi umuri diniyah duna dunyawiyah. Untuk dahulukan agama dulu, baru kemudian itu keduniaan. Bersuci dia duduk dalam bab ubudiyah, bab ibadah, kata coach. Dalam bab ibadah. Okey, sekarang saya tanya lagi. Kenapa didahulukan bersuci? Kenapa tak didahulukan rukun solat, rukun solat ke, solat jenazah? Kenapa didahulukan bersuci? Ada yang tahu?
Ha? Apa jawab tadi? Jawab je, jawab, tak apa. Biar lebih terbuka. Supaya ibadah tu lebih sempurna. Sebab bersuci ini adalah kunci kepada ibadah. Kita nak solat, kena berwuduk, kena bersuci. Kita nak baca Quran, kena bersuci. Hari-hari kita baca Al-Waqiah, muka surat yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat belakang tu, ayat 1. Ayat tu apa? Allah SWT berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Nanti tengok ni, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh, janganlah menyentuh Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Nampak? Bersuci adalah kunci kepada solat. Betul? Dan solat adalah titik-titik. Macam kahuk. Solat adalah titik-titik. Apa? Solat adalah, dia tahu? Kunci kepada syurga. Faham? Dalam hadis Nabi, miftahul jannati as-salatu wa miftahus salati at-tuhuru. Kunci syurga ni adalah solat, dan kunci solat ni adalah bersuci. Maka penting ke tak kunci tu? Kita bayangkan, nak masuk office tak bawa kunci, ganti kunci sekarang moden sikit pakai kad akses, tak bawa kad, macam mana? Tekan ting tong, kalau ada nut boleh nak tolong buka, kalau nut tak ada, tak koyak Nazmi kat bawah, tengok CCTV tak ada orang tengok, tak ada orang layan dia. Maka penting kunci itu, makanya sebab itulah pentingnya bersuci itu. Jadi kunci syurga adalah solat, kunci solat adalah bersuci. Maka penting tak bersuci. Dia ada urutan dia. Nak masuk syurga kena solat, nak solat kena suci. Kalau tak bersuci tak boleh solat, kalau tak boleh solat tak masuk syurga. Sebab itu adalah kunci-kunci dia. Maka paling utama diletakkan oleh para ulama di bab yang pertama. Pembahasan yang pertama berkenaan bersuci, biar kita boleh solat, biar kita boleh masuk syurga. Maka pentingnya solat di sini, pentingnya wuduk di sini supaya kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah inti daripada pembahasan. Syurga adalah redha Allah, jalan untuk menuju redha Allah iaitu solat. Macam mana kita nak dapat solat sedangkan kalau kita tidak bersuci? Maka pertama sekali yang kita perlu perhatikan di dalam diri kita iaitu apakah kita bersuci. Macam mana cara kita bersuci? Faham? Ini yang pertama sekali. Ada yang nak tanya? Dah. Ya, apa dia? Boleh. Berhenti dulu. Jadi itulah bab yang pertama, itu berkenaan bersuci. Selepas bersuci ni kita akan masuk kepada berapakah pembahagian air, kismatul miyah, bahagian-bahagian air. Ada berapa air, maka kita akan masuk ke dalam pembahasan itu insya-Allah, kalau tak esok minggu depan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang kita dengar, apa yang kita belajar hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita manfaat-manfaat, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan kita membaca karangan para ulama, orang-orang yang soleh ini. Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan keberkatan-keberkatan kepada kita, kepada keluarga kita, adik-beradik kita, sahabat kita, kepada syarikat kita, khususnya
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima syarikat kita. Kita bekerja sendiri kira ibadah dan Allah redha kepada syarikat kita. Dan di situlah berjalannya keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Jangan lupa untuk selitkan doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala majukan syarikat kita. Doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan doa cuma saya saja. Doakan kepada pemimpin kita juga, kepada pengurus kita kat sini, semua kawan-kawan kita sebut nama satu-satu. Bila kita sebut nama satu-satu, maka akan timbul rasa hablum minan nas, sayang kepada manusia. Maka mudah untuk kita memaafkan. Minta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau izinkan aku. Ini doa Pak Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i sebelum dia keluar berdoa, sebelum dia keluar menuntut ilmu, dia selalu berdoa kepada Allah, istiqamah doa, ya Allah, jangan engkau izinkan aku melihat keburukan guruku. Begitu juga kita kalau doa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau izinkan aku melihat keburukan saudara muslimku. Doa minta kepada Allah. Bila kita tak tengok, bila Allah tak beri kita tengok keburukan, maka apa yang kita tengok? Kita tengok kebaikan. Bila kita tengok kebaikan, maka akan datang cinta kepada manusia itu kerana Allah. Sebab kita mulakan dengan doa. Boleh ke boleh? Itu sahaja daripada saya hari ini, dan kurang lebihnya minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak saya bercakap, maka semakin banyak kesalahan yang akan saya lakukan. Maka saya minta doa kepada semua, insya-Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala lancarkan safar saya pada hari ini. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.